Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 15 November 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 35 dan 36. InsyaAllah dua ayat. Dalam ayat 35, mengandungi 10 sifat. Sifat ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri orang yang berhak, kita kata berhak insya-Allah mendapat ataupun melayakkan diri sebagai ahli syurga. Semua kita nak syurga. Maka kita akan senaraikan 10 sifat ini ada dalam diri kita. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka para pelajar ambil perhatian kepada 10 sifat ini. Kemudian ayat 36 yang kita akan baca juga, ayat tidak ada pilihan. Kalau kamu mempunyai 10 ciri sifat yang baik tadi, orang ini orang yang akur, patuh, tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla dan peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua sifat ini besar. Sifat taat, sifat tunduk dan beramal dengan arahan. Kalau cakap tunduk saja, tak beramal, tak jadi juga. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat yang kita akan huraikan ini. Dua ayat ini. Untuk pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 912. 912, tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. Edisi Jawi. Yang Rumi cari dalam edisi Rumi lah, muka surat tu. Ayat tak berubah, muka surat je berubah. Kita mula dengan baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Para pelajar sekalian, alhamdulillah, itu ayat yang menyebut tentang ciri-ciri 10 sifat muslimin muslimat yang baik, yang mencari jalan ataupun lorong ke syurga. Mudah-mudahan kita dapat masukkan diri kita dalam 10 sifat yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar sekalian, ayat 35 ini jelas, iaitu, tengok ayat dulu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, muslimin muslimat. Tengok nota di bawah. Setelah menerangkan, ini dia panggil munasabatul ayah. Munasabah kedudukan ayat ini. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal isteri-isteri Nabi, ummahatil mu'minin, secara khusus. Itu isteri Nabi, itu sifat dia. Maka dalam ayat ini diterangkan perihal orang-orang Islam secara umumnya, termasuklah isteri Nabi. Lelaki dan perempuan secara umum dan sifat-sifat mereka yang mulia, serta amal-amal baktinya yang akan menyebabkan mereka beroleh sebaik-baik balasan jika dilakukan menurut hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, maknanya kalau orang ni ikut 10 sifat ini dan ditutup dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dengan Rasul, maka merekalah yang layak menerima anugerah syurga dari Allah Azza wa Jalla. Baik, apa cerita sebenarnya? Kenapa turun ayat 10 sifat ini diasingkan laki-laki dan perempuan? Biasanya Al-Quran ini dia satu je, ya ayyuhallazina amanu. Dia tak sebut dah ya ayyatuhal mu'minat, wahai orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Cukup dengan beriman tu kan masuklah dua-dua kumpulan. Yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang tuanya, yang mudanya, yang kanak-kanaknya, dewasanya, seruan itu masuk. Cuma kewajipan tu kanak-kanak belum lagi. Maka ayat ini ada sedikit permintaan ataupun rayuan daripada muslimat di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhunna. Tengok sebab nuzul, sebab turun ayat ni. Kenapa turun ayat ni? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah radhiyallahu, dia berkata, dia pergi cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, yaghzur rijala wa la taghzun nisa. Orang laki-laki boleh pergi berperang, mati syahid, pahala mereka banyak. Wala taghzun nisa, orang perempuan tak berperang. Kami dah lah tak berperang. Wa innama lana nisful miras. Kami pula wanita pula dapat separuh daripada harta pusaka. Manakala ayah dia mati, dia dapat 1, adik-beradik laki-laki dapat 2. Bila dia mengadu macam ni, fa anzalallah, Allah Ta'ala turun ayat Quran,
wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kamu jangan duduk mari duduk bercita-cita, berangan-angan nak sama dengan apa yang Allah Ta'ala telah bahagikan kelebihan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Kamu jangan duduk sibuk. Maknanya terimalah apa ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah bagi orang laki-laki pergi berjihad, mati syahid. Orang perempuan ada juga jihad. Ada jihad tanpa senjata, iaitulah haji dan umrah. Ada, bukan tak ada. Baik. Orang laki-laki boleh 2 bahagian daripada pusaka, perempuan boleh separuh daripadanya. Jangan bimbang. Nafkah kamu semua ditanggung oleh laki-laki. Apa yang nak komplainnya? Sahabat ni bukan nak komplain tak puas hati dengan syariat. Cuma dia kata kita nak juga lorong-lorong yang boleh meningkatkan kita ni kepada Allah, mendekat pada Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki. Jadi Allah Ta'ala buka lorong. Laki-laki pergi berperang, wanita pergi haji. Bila sahabat tanya Rasulullah, orang perempuan ada jihad? Nabi kata, na'am, jihadun la qitala fih. Jihad yang tidak ada senjata. Apa dia? Haji dan umrah. Jadi kalau tuan-tuan sayang kepada isteri, nak bawa isteri pergi berjihad, ayalah kita daftar pergi haji, pergi umrah, itu pergi jihad. Haji payah ustaz, pergi umrah. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 32. Qala Mujahidun, kata Imam Mujahid, imam tafsir, kata apa? Wa anzala fiha, kemudian Allah Ta'ala turun pula untuk memberi jawapan kepada rintihan Ummu Salamah tadi, ayat ini. Ayat kita ni. Ayat 35 Suratul Ahzab. Wa kanat Ummu Salamah awwala dha'inatin qadimat al-Madinah muhajiratan. Ummu Salamah inilah wanita pertama yang mengembara daripada Mekah ke Madinah. Seorang dia berhijrah pada jalan Allah. Jadi Ummu Salamah, sebab itu Ummu Salamah ni besar peranan dia. Bila mati Abu Salamah, selesai dia punya iddah, siapa yang minta dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Ummu Salamah dapat title Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Masya Allah, radhiyallahu anha wa an jami'is sahaba wa jami'i ummahatil mukminin. Hadis ini tuan-tuan tanda, kalau saya sebut nama hadis itu tanda, sebab ini penting dalam kita belajar hadis ni. Tak boleh tangkap muak je. Kalau saya tak sebut hadis tu, tak sebut riwayat mana tu, biasanya anda ingat spontan. Saya nak sebut ni sebuah kepada kita hadis, takut salah. Jadi kita cari lepas ni. Waktu kita buat nota nanti, insya-Allah kita akan cari hadis itu takhrij mana, insya-Allah. Tapi anda berusaha lah tak sebut yang dhaif, yang palsu, tidak, insya-Allah. Hadis ini hadis Ummu Salamah, riwayat Imam At-Tirmizi, wal lafzu lahu, makna lafaz tu dalam Tirmizi, dan juga riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh para muhaqqiqin, Ibnu Hajar, Ibnu Al-Arabi, Ahmad Syakir, dan ulama yang mutaakhir. Baik. Satu lagi. Rayuan daripada wanita. Kita kata Allah Ta'ala lah balas kebaikannya kepada muslimat di zaman Nabi SAW yang telah pergi bertanya baginda bagaimana wanita nak menaik darjat. Allahu Akbar. Para wanita sekalian, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana ada wakil muslimah di zaman Nabi yang bertanya bagi pihak kita. Alhamdulillah. Satu lagi hadis. Wa an Ummi Umarah. Daripada Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Annaha atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Ummu Umarah ni dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya ma ara kulla syai'in illa lirrijal. Rasulullah, kami tengok dalam Quran ni semuanya laki-laki je. Ya ayyuhallazina amanu, semua laki-laki. Wa ma aran nisa yuzkarna bi syai'. Kami tak nampak pula wanita itu disebut-sebut. Kami tak nampak pula wanita itu disebut. Fa nazalat hadhil ayah. Turun ayat Quran ini.
Turun ayat Quran ini, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanit. Diasingkan muslimi, muslimat. Sampai ke akhir 10 sifat. Al-ayah, hadis ini sekali lagi diriwayat oleh Imam Tirmizi wal lafzu lahu wa Tabarani wa Abu Nuaim wa qala Tirmizi hasan gharib wa hassanahu al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Muwafaqatul Al-Khubril Khabara, nama kitab. Dan juga dinilai sahih dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Alhamdulillah. Sesalah kita muqaddimah kepada cerita ni. Kenapa turun ayat Quran Allah asingkan laki-laki perempuan? Disebut 2 kali. Nak ambil hati wanita kerana wanita ni di antara orang yang kuat beribadat. Maka para jemaah sekalian, pada pemerhatian ana, ayat 35 ini ayat yang bersifat amalan peribadi. Pelajar tanda, ayat 35 ini adalah bersifat amalan individu. Tak boleh bergantung kepada muaku, tak boleh. Kenapa? Apa hikmah? Ini hikmah ni menarik. Hikmah dianya sebab ayat yang lepas, dalam ayat yang lepas Allah SWT cerita tentang ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi pun diarahkan oleh Allah ayat 34, wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan ingatlah serta amalkan apa yang dibaca di rumah kamu. Isteri Nabi, mu jangan hanya berpada dengan aku isteri Nabi, tak payah beramal, cukup dengan duduk dengan Nabi SAW. Sama juga dengan isteri ustaz, isteri pendakwah, isteri imam, isteri pak haji. Kenapa makcik dia tu tak beramal? Oi, ustaz duk mengajar pagi, petang, siang, malam. Buat apa lagi? Aku tumpang dia je lah. Ayat 35 ni seolah-olah menafsirkan ayat 34 dan sebelumnya, bahawa setiap orang, setiap individu ada akaun tersendiri, bukan menumpang akaun orang lain. Ada akaun sendiri. Akaun apa? Akaun pahala. Awak nak pahala muslimat? Nak. Jangan tumpang hak suami, buat sendiri. 10 perkara ini amalan peribadi, amalan individu yang tak boleh kita bergantung dengan orang lain. Habis langsung ke tak ada kelebihan saya duduk dengan orang soleh? Ada, kenapa tak ada? Dalam siri yang lepas kita kata dah mulianya ummahatul mukminin. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat Nabi. Mulianya orang bersahabat dengan orang baik, sehingga Nabi SAW buat bandingan seperti orang apa semalam? Kita duduk dengan al-jalisus salih, duduk dengan orang soleh ni seperti duduk dengan penjual minyak atar. Kalau kita tak beli pun dia colik kita bangun sedap. Itu ada kelebihan, tetapi tak bolehlah kita hanya berpada dengan akaun orang, akaun kita kosong. Wah, tak ada duit kita. Nah, contoh yang kita kata dia ni bini, suami dia orang kaya, tapi akaun dia langsung, buka akaun bank pun tak ada dia. Kad kredit, kad debit semua tak ada belaka. Bolehlah makan minum tu ada, tapi ibaratnya begitu. Baik, sekarang ni saya tak nak pergi jauh. Masa kita sangat terhad, kita nak masuk kepada 10 sifat yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak sabar untuk mendengar apakah sifat itu. InsyaAllah. Mari kita sama-sama beramal dengan 10 sifat ini. Mudah-mudahan kita layak untuk menjejakkan kaki kita ke syurga Allah. Yang pertama, letak nombor yang pertama. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang laki-laki yang Islam serta orang perempuan yang Islam. Para pelajar sekalian, anda tak akan baca terjemah semua sebab panjang. Kita akan pergi ke poin satu-satu. Maknanya tafsir kita ikut tartib selalu. Dalam ayat ini Allah sebut laki-laki dan perempuan yang muslimin, makna mustaslimina lillah, yang tunduk akur kepada peraturan Allah. Itu makna Islam. Islam itu makna tunduk. Islam itu makna tunduk, akur, beramal dengan undang-undang. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika dia tanya Nabi SAW,
Jibril tanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu 5 rukun. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka kita kata Islam itu 5 rukun yang zahir. Muslimin, muslimat. Betul awak muslim? Betul. Betul awak muslimah? Betul. Solat jaga? Tak. Isil kalam ada. Mau puasa? Tak. La. Maknanya orang Islam tu orang yang jaga apa? Orang yang jaga semua rukun Islam. Saya buat simpulan mudah ya. Maknanya ciri yang pertama, sifat yang pertama Islam dan kepatuhan. Dalam bahasa Arab kata al-Islam wal-inqiyad, Islam dan kepatuhan. Maknanya itu makna Islam itu makna tunduk, akur, patuh. Makna Islam itu banyak tuan-tuan. Yang pertama Islam dengan makna agama, inna dina indallah Islam. Yang kedua Islam dengan makna undang-undang, peraturan, hukum. Islam mengharamkan Arab. Itu Islam. Yang ketiga Islam dengan makna patuh, akur, terima. Itu dia panggil Islam. Baik. Ciri yang kedua al-iman wa tasdiq. Iman dan kepercayaan, keyakinan yang mantap, yang tak berbelah bagi dalam hati tentang 6 perkara. Sebab tu dia asingkan muslimin, mukminin, muslimat, mukminat. Sebab apa? Bila kata orang mukmin, orang beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Ini dia panggil. Sebagaimana hadis Jibril yang panjang tu juga, bila Jibril tanya, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada aku apakah iman. Maka Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Habis kita. Kata di para ulama, tuan-tuan tak tulis sikit. Islam dengan iman, bila dia satu, dia berpisah. Ini kaedah kita belajar ilmu akidah ni. Iman dan Islam apabila bersatu berpisah. Bila dia berpisah, boleh jadi satu. Hai. Pagi-pagi ni ada falsafah dah. Kena jelas tuan-tuan. Iman dan Islam, bila dia bersama, dia berpisah. Iman, 6 rukun. Islam, 5 rukun. Kalau kata dia ni orang Islam, tak payah kita bisik dia orang beriman ke? Kita boleh je. Dia ni mukmin, kita tak kata dia Muslim. Tak. Bolehlah. Itu dia kata apabila dia berpisah, dia jadi satu. Bila dia bersatu, dia berpisah. Maknanya setiap iman dengan Islam tu ada rukunnya masing-masing. Islam yang zahir, iman yang batin. Tapi kalau kita asingkan, ni orang Islam, cukuplah, tak payah tanya dia beriman ke tidak. Biasanya kalau sudah Islam, dia beriman. Ini orang mukmin, dia tanya Islam. Alhamdulillah, itu kaedah. Sudah tulis kaedah. Apabila berpisah, satu menjadi satu. Bila dia satu disatukan, jadi berpisah. Alhamdulillah. Agaknya para pelajar boleh jelas penjelasan kita yang ringkas. Anda tak nak panjang dah sebab ayat ini kalau tuan-tuan nak panjang, kita boleh je buat 2 jam ceramah tak habis ni. Tapi tafsir kita ni ringkas, kita ringkaskan. Baik, sifat yang ketiga al-qunut, dawamul amalus salih. Sifat qunut, wal qanitina wal qanitat. Apa makna al-qanitin? Qanitat, dan orang laki-laki yang taat serta orang perempuan yang taat.
Ai al-muti'ina wal muti'atu lillah. Laki-laki yang taat, perempuan yang taat kepada Allah Azza wa Jalla fima ya'muruhum wa yanhahum. Allah Ta'ala suruh, Allah larang, dia taat belaka. Dalam hadis 40 yang ke-38, malam tadi kita baca, tuan-tuan cari nombor hadis yang ke-38. Apa dia kata? Masalah apa ni? Kewajipan Allah sebut dalam hadis kursi, amalan yang paling aku suka iaitu amalan kamu menunaikan yang fardu. Jadi ulama kata fardu itu dua. Yang pertama tunaikan, makna beramal. Yang kedua tinggalkan larangan. Itu fardu. Dua-dua itu fardu. Buat pun fardu, tinggal pun fardu. Allahu Akbar. Jadi kata qanitina wal qanitat, al-qunut, makna orang yang beramal berterusan. Pada itulah Tuhan dalam Quran, Tuhan kata waqumu lillahi qanitin. Bangun, berdiri, melakukan salat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan. Ai al-mudawimina ala ta'atihi bizullin wa khudu'in wa sukun. Orang yang berterusan melakukan ibadat dengan penuh kehinaan, ketundukan dan ketenangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu makna qanitina wal qanitat. Makna yang ketiga, sifat yang ketiga qunut, makna orang yang terus berterusan melakukan amal kebajikan. Tiga. Amal kebajikan di sini iaitu solat, puasa, maknanya ibadat-ibadat yang jelas yang kita nampak. Ini kena sentiasa beribadat. Laki-laki yang beribadat, perempuan yang beribadat. Begitulah kita ibaratnya. Baik, kita pindah kepada ciri yang keempat. Ciri yang keempat iaitulah as-sadiqina was-sadiqat. Sifat as-sidq, benar di dalam perkataannya, benar dalam tindak tanduknya, benar di dalam akuannya. Allahu Akbar. Tengok ayat sifat yang ketiga, yang keempat. Was-sadiqina was-sadiqat. Orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar. Benar di mana? Tanda tuan. Dalam tafsir kata fi aqaidihim. Benar dalam akidah dia. Akidah yang jitu, yang mantap. Pergantungan dia, tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada campur-campur. Tauhid kepada Allah tapi pergi panggil juga jin-jin, syaitan, apa benda yang penjaga kawasan. La. Jangan duduk main macam tu. Benar dalam perkataan dia. Cakap dengan orang benar. Benar dalam perbuatan dia. Sebab orang yang tipu dalam perbuatan itu dia panggil munafik. Munafik dari sudut perbuatannya. Orang yang tipu dalam akidah dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik ada dua kategori. Munafik i'tiqadi, yakni kafir. Fi darkil asfali minan nar, duduk di bawah dasar neraka. Na'udzubillah. Satu kumpulan lagi dia panggil munafik amali. Dalam bab amalan, kira bicara menipu dia ni. Dia tipu orang, dia berjanji tak betul, dia janji tak tunai, cakap berlawak. Orang kata berlawak ni cakap bohong. Maka ini dia panggil sifat apa? Sifat lawan kepada sadiqina was sadiqat. Kalau kamu nak masuk dalam kumpulan ini, bercakap benarlah kamu sentiasa. Jangan kamu zahirkan apa yang tersembunyi dalam hati berbeza. Nampak zahir soleh, dalam hatinya pembohong, penipu. La. Nampak baik tapi hatinya riak, nak menunjuk orang dalam ibadat. La. Maka itu dia panggil sadiqin. Benar dalam akidahnya, benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Tidak ada sifat-sifat munafik dalam diri dia. Berapa dah kita? 4. Sekarang ni kita berpindah pula kepada sifat yang kelima. Was-sabirina was-sabirat. Sifat yang kelima, sifat laki-laki yang sabar, sifat wanita yang sabar. Sekarang ni laki-laki sabar, wanita sabar.
Sabar adalah apa? Kita sudah sebut banyak kali. Ana rasa para pelajar juga sudah ingat, sabar tu ada 3 kategori. 3 peringkat. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang sabar berpegang dengan agama ini, melakukan ketaatan. Bila kita belajar sunnah Nabi SAW, kita sabar menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita solat, kita puasa, kita zikir, kita selawat, kita baca Quran, semuanya ikut sunnah Nabi SAW, kita tinggalkan yang lain-lain. Itu sabar, berpegang dengan agama dan melakukan ketaatan. Orang nak berpegang dengan agama di akhir zaman ni banyak cabaran ni tuan-tuan, banyak cabaran. Allahu Akbar. Dan sehingga Nabi gambarkan di akhir zaman, orang yang berpegang dengan agama diibarat seperti pegang bara api. Genggamnya panas, bukanya jatuh. Mana bila kita berpegang dengan agama, kita dicabar, diuji dengan macam-macam. Ana banyak dengar muslimah kita ni, dia kata, ustaz, saya dulu berjambu-jambu, jalan tak tutup aurat. Bila balik haji ni, pakai tutup aurat, pakai stokin. Allahnya perli ke kawan-kawan, letih kita, ustaz. Saya kata, sabarlah. Sabar sehingga kita bertemu dengan Nabi di tepi kolam nanti, kita tidak dihalau oleh malaikat. Berpeganglah dengan sunnah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat dan menjauhi syahwat. Syahwat nafsu yang jahat tu, kita jauhi dia. Syahwat laki-laki, perempuan, suami isteri tu kena ada. Kalau tak ada, tak harmoni pula rumah tangga. Itu lain. Maknanya, yang kedua, sabar meninggalkan maksiat dan meninggalkan godaan nafsu. 2. Yang ketiga, barulah kita yang selalu kita dengar, sabar tahammulil masaibi wal masyaqqat. Sabar menanggung kesusahan, menanggung penderitaan, menanggung ujian. Itu sabar yang ketiga. Maknanya kita nak jadi orang perempuan, laki-laki yang sabirin, as-sabirat. Dia kata, senang ustaz cakap sabar. Betul. Tapi waktu kena ujian macam mana? Di situlah terserlahnya parameter. Kata orang, kalau orang jual emas tu dia panggil air api dah. Air api ke dia panggil? Kita tek atau tu, dia tahu karat berapa, emas berapa jenis. Jadi kita pun macam tu juga. Belum diuji, baik belaka. Sekali diuji, baru terserah. Dia ni tak sabar rupanya. Pasal tu ramai kita tengok kawan-kawan kita, nampak hebat, mantap. Tapi sekali dia diuji, kita nampak dia mengamuk dekat Facebook tu, lain macam. Kematian isteri contohnya. Hari-hari duk post gambar bini. Dengan tulisan-tulisan merayu-rayu. Kita kata ini tanda tak sabar. Orang sabar, orang tak merayu, tidak mengadu kepada masyarakat ramai. Kita hanya mengadu di tempat yang perlu. Mengadu pada doktor kerana nak minta ubat. Kita pergi mengadu kepada, contohnya orang-orang soleh, guru-guru kita yang soleh, kita minta dia doakan kita. Itu je. Mengadu kepada jabat masyarakat, mudah-mudahan dapat bantuan. Ni semua benda mengadu ni macam mana? Itu menunjukkan lemah kesabaran. Na'udzubillah. Baik. Berapa dah sifat kita tuan? Sudah 5 sifat. Sifat yang ke-6, wal khashi'ina wal khashi'at. Dan laki-laki yang khusyuk. Apa makna khusyuk? Yang merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khashi'at, serta orang perempuan yang khusyuk. Sifat yang ke-6, khusyuk, merendah diri, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna khasyiat. Sebab tu orang khusyuk ni orang diam. Kita ni kalau kita takut, kita diam tak? Bila kita takut, kita duduk diam. Bila takut, diam tak diam? Kenapa diam tu? Takut. Orang khusyuk maknanya orang yang diam. Tak banyak nampak resah, tidak. Sebab itulah
pentingnya satu amalan dalam solat, nama dia khusyuk dalam solat. Khusyuk di mana? Khusyuk dalam solat. Kalau Allahu Akbar, Allah, tak garu sini. Kata di para sahabat ketika dia tengok seorang pemuda bergerak sana sini, dia kata apa? Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu. Kalau hati dia ni khusyuk, anggota dia juga tenang. Ni asyik garu sini. Itu menunjukkan tak tenang. Kita tengah solat pun kadang-kadang panjang pula imam ni. Tengok jam sebab ada janji dengan kawan nak pergi supermarket. Contohlah. Jadi ingat, maknanya orang yang khusyuk ni, maknanya orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sentiasa tawaduk kepada Allah. Orang yang tenang dalam ibadatnya, tenang dalam kehidupan dia. Khusyuk ni bukan dalam ibadat saja, dalam kehidupan kita khusyuk. Berapa ramai tuan-tuan orang yang sabar dan khusyuk. Orang tahu-tahu dia sakit, kanser tahap 4, baru tahu. Pak Haji ni Masya Allah, tak pernah ponteng, ada je dekat masjid. Orang kuliah pun ada. Walaupun dia menahan sakit, tapi orang tak tahu dia sakit. Dia hanya mengadu kepada Allah. Tiba-tiba bila orang kata mana Pak Cik Haji tu masuk hospital, kanser dia sudah tahap 4. Tak nampak belum ni? Dia tak mengadu dengan orang, dia mengadu kat doktor je sebab dia nak ambil ubat. Tengok. Kita ni hari-hari ada juga orang jawab balik, dia kata, Ustaz, jangan cakap macam tu. Kami letak iklan di Facebook ni supaya didoakan oleh orang. Kita kata lah, kalau setakat maklum sekejap bolehlah tak. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang ni berada di hospital kerana kesakitan sekian-sekian, supaya kawan tak cari. Setakat tu boleh. Ni dok sekali dengan gambar-gambar jarum pun di sini pun masuk. Apa benda ya kita? Masya Allah, tabarakallah. Biar berpada-pada, sekadar nak maklumkan. Itu kalau perlu. Kalau tak perlu, tak payah dimaklumkan. Cukuplah kawan-kawan yang tahu kita sakit, dia doakan. Tak payah dia macam-macam lah. Nak jadi orang khusyuk ni bukan senang. Baik, sifat yang ketujuh. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan orang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah. Jadi para jemaah sekalian, orang laki-laki sedekah, kita kena sedekah juga. Terutama sekali bagi wanita muslimah yang ada duit sendiri. Sekarang ni muslimah kita bekerja. Kata orang wanita berkerjaya. Tak kira lah kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kerja sendiri ke. Maknanya kalau suami awak sedekah, awak kena sedekah juga. Baru dia jadi al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yang kata, suami saya bagi dah tu. Contohnya kita kata, saya iklan nak wakaf buat masjid. Suami dia bagi 10,000. Dia pakai tak bagi dah. Kenapa? Suami bagi dah 10,000. Saya pakai ada. Lish? Hadha hisabuhu. Wa hadhihi hisabuk. Itu kira akaun dia. Mana akaun awak? Sebab tu Allah Ta'ala asingkan di sini. Mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Dalam sesi tanya jawab dulu, wanita tanya, bolehkah saya sedekah, saya infak dengan duit saya tanpa keizinan suami? Saya telah jawab, bagi pihak ahli fiqh mengatakan harus bagi wanita bersedekah dengan harta dia walaupun suami dia tak tahu. Tapi kalau sedekah dengan harta suami kena dapat izin. Bang, saya nak bagi derma ni, duit 500 ke pondok ni, boleh tak? Awak ambil mana duit? Duit yang abang bagilah, saya kumpul, dapat. Sebab duit dia, duit suami. Duit suami tak boleh kita sewenang-wenangnya. Tapi kalau duit awak sendiri, duit hajah sendiri, dia bekerja, dia berniaga, jadi itu boleh. Ni ada setengah hajah ni, Masya Allah, dia hantar resip ke saya untuk derma ke pondok kita ni, bagi pihak suami dia. Saya kata, kenapa bagi banyak ni? Dia kata, saya sayang ke suami, saya sedekah untuk saya sedekah untuk dia. Dia sedekah dengan duit dia, tapi dia sedekah
niat dengan niat untuk cik abang dia, kita kata Masya Allah jazakillahu khairah. Oh, lagu ni punya isteri pula baik, nak macam mana suami tak sayang. Masya Allah, tabarakallah. Saya sekat tu je. Sebenarnya saya nak gurau lagi, tapi takut hajah marah. Oh, ya, gurau macam mana? Itu baru seorang sedekah. Kalau 4 orang sedekah dengan suami kan lagi banyak. Cukup. Baik. Konsep sedekah jangan dipersempitkan. Konsep sedekah jangan dipersempitkan. Macam mana maksud dia? Saya suri rumah, Ustaz. Abu Anas, saya suri rumah. Adakah tip lain yang boleh saya sedekah tanpa duit? Kita kata, na'am. Sadaqti. Benar soalan awak, wahai suri rumah. Apa dia benar? Tengok. Kata di ulama tafsir, kullu syai'in minal mali tabzuluhu lillah fahuwa minas sadaqah. Semua harta yang kamu sedekah, infak fisabilillah, itu sedekah. Maka ulama mengatakan sedekah itu lebih luas daripada harta saja. Jangan kata harta je. Orang tak ada harta boleh? Boleh. Ingat ke tidak? Hadis Nabi SAW yang panjang, dalam Bukhari, Nabi kata setiap pagi sepatutnya kita ni sedekah dengan sendi-sendi kita ni yang bergerak, sedekah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata apa? Kullu tasbihatin sedekah. Tasbih sedekah. Tahlil sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Sekarang ni saya tak ada duit. Tak ada duit. Awak ada kawan-kawan yang tak tutup aurat? Ada? Ada. Boleh tak kita SMS, WhatsApp pergi dia, ambil risalahnya Abu Anas keluar ni, auratku, maruahku, post kat dia. Boleh tak boleh? Boleh. Sedekah. Oh, baru tahu kan. Kita berjalan-jalan tengok ada sampah tengah jalan, kita ambil letak dalam tu sampah. Sedekah. Apa dia ni? Tengok pakcik ni susah nak angkat barang payah, kita tolong angkat letak atas kereta. Sedekah. Tengok makcik ni nak berjalan payah, kita pun tolong angkat dia, bawa atas kereta kita. Maknanya abwabus sadaqah kathiratun wasi'atun. Pintu sedekah terluas. Termasuklah wanita suri rumah yang masak makanan untuk suami, untuk anak-anak, sedekah. Kena raja-raja lah ibu-ibu kat rumah tu masak. Jangan asyik duduk atas menu ke suami, bang nak balik tu nasi je, nasi bungkus lah. Awak lah bungkus kat rumah. Sedekah. Jadi ada ayat yang ketujuh ni, al-sadiqi wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Jelas laki-laki boleh sedekah, wanita boleh sedekah. Alhamdulillah. Yang ke-9, yang ke-8 dulu. Yang ke-8, was-saimina was-saimat. Orang laki-laki yang berpuasa serta perempuan yang berpuasa. Laki-laki yang berpuasa, wanita berpuasa. Masing-masing kita puasa. Puasa sunat. Puasa hari putih, hari Isnin, hari Khamis, hari apa pun berpuasa, puasalah kita. Pakat dengan cik abang, bang, kita puasa besok boleh? Boleh. Tawakal Allah. Kita bersahur malam tu, kita berpuasa. Andai katanya suami dia sibuk, saya esok kerja di luar kawasan, outdoor, bukan duduk dalam aircon, dalam pejabat. Panas. Tak apa. Suami beri izin kepada hak isteri, adinda boleh puasa esok. Alhamdulillah. Jadi puasa sunat bagi seorang isteri perlu mendapat visa kebenaran daripada suami. Kalau suami duduk luar negara, tak payah visa lah. Contohnya suami dia panggil apa dia panggil? Apa dia ni? Duduk luar tengah laut ni, apa dia? Offshore apa dia, show apa? Ya cerita jauh-jauh. Jadi dia tak ada di rumah. Tak apa, kita tak minta izin pun, sebab kita minta izin tu limakanati zauj. Boleh jadi suami balik, dia perlukan khidmat awak. Tak boleh bang, saya puasa lah. Kalau puasa sunat pun kena buka. Baik. Wal mutasaddiqina was-saimina was-saimat. Perempuan yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa. Laki-laki yang berpuasa, perempuan mana kita puasa? Saya tak larat ustaz nak puasa.
tak larat nak puasa ni. Apa dia tak larat nak puasa? Puasa makan tak larat. Baik, awak boleh puasa bercakap boleh? Boleh. Puasa tak mengumpat orang boleh. Puasa tak share benda karut boleh? Boleh. Puasa juga itu pun. Oh, rupanya puasa peluah juga dia punya definisi. Naam. Sebab itulah makna puasa tu dalam bahasa al-imsak, maknanya menahan diri daripada melakukan perbuatan itu puasa. Contohnya Sayyidah Maryam. Bila dia balik baby, orang pakat marah dia. Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, membawa benda pelik ni Maryam ni. Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar tak mau bercakap hari ni. Puasa tak cakap. Boleh juga. Jadi kalau kita laki-laki ke wanita, kalau kita rasa malah nak layan provokasi orang, kita kata aku puasa. Kenapa Facebook diam je hari ni? WhatsApp tak bunyi. Inni shaim, aku puasa. Betul tu. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada sifat yang ke-9. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatan dirinya, menjaga faradnya, serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya. Memelihara kehormatan, yakni daripada melakukan perbuatan zina, perbuatan fahisha, perbuatan keji, maka itu yang baik. Ulama kata apa? Setelah Allah Ta'ala sebut berpuasa, maka dia sebutnya ayat ini, jaga diri daripada terjebak dengan zina. Sebab apa? Sebab puasa itu mengurangkan keganasan nafsu. Mengurang siapa dia nafsu dia panas, puasa banyak. Nabi kata, "Abis bisawm fa innahu lahu wija." Faman yastati', siapa tak mampu kahwin, puasa. Karena puasa itu boleh mengurangkan tekanan nafsu. Kita kata alhamdulillah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh jaga apa? Jaga faraj, jaga kemaluan. Tak kira lah sama ada perbuatan zina ke, perbuatan muqaddimah zina ke. Tuan-tuan ingat dalam CD yang lepas kita telah baca satu kaedah. Kaedah dia kata apa? Kena ingatlah kaedah yang kita belajar tu, jangan lupa. Sebab itulah kena catat, kena tulis, kan? Kaedah kata apa tuan-tuan? Ingat ke tak ingat? Dia kata al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Saya nak peringat baliklah, dah tulis dah semalam. Wasilah, alat yang menghubungkan kepada tempat itu, maka hukum dia sama. Jadi oleh kerana zina itu haram, maka tengok kepada wanita yang bukan mahram itu haram. Bercampur laki-laki perempuan haram. Itu sebab dia panggil wasilah, mana alat yang menyampaikan kepada benda haram, maka dia pun haram juga. Itu kaedah. Jadi dalam ini kata di para ulama, orang yang nak jaga faraj, jaga kehormatan diri, dia kena jaga semua sekali. Jangan berpencampuran bebas, tidak ada. Tengok kepada aurat orang, tidak ada. Keluar daripada rumah tidak berhias-hias, tabarruj dengan cara jahiliah pun tidak. Itu orang nak jaga faraj, jaga kemaluan dia. Bukan siapa dia berzina, tidak dia ni, tapi bergaul dengan laki-laki ni kok bebas macam adik-adik dia ya. Kata orang bertepuk tampar kalau bergurau tu. Hemu aku lah. Tidak. Kena ingat. Baiklah, yang terakhir. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan orang laki-laki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, serta wanita yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Timbul soalan. Kenapa ayat lain dia tak sebut? 9 ciri yang lepas Allah tak kata
Tak kata waz mutasaddiqina wal mutasaddiqati katsira. Orang yang banyak sedekah, laki-laki banyak sedekah, perempuan banyak sedekah. Tapi bila sampai ke ayat zikir, Allah kata waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Orang laki-laki yang banyak berzikir, orang perempuan yang banyak berzikir. Kenapa banyak tu kepada zikir? Yang lain-lain tak sebut banyak. Lish. Ini hikmah. Rahsianya, sebagaimana kata di para ulama, makna zikir tu luas. Makna zikir tu luas. Tengok dia kata, wa zikrullah, zikir tu termasuk zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah, di bawah dia apa? Baca Quran. Zikir ni, zikir 4 kalimah ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikir dengan lidah. Wa talabul ilmi wa dirasatuhu, menuntut ilmu, belajar ilmu, termasuk zikir. Sebab itulah kata di ulama salafus salih, dia kata majalisul ilmi huwa majalisul zikri. Majlis ilmu itulah majlis zikir. Majlis ilmu itu majlis zikir. Saya duduk dengar ustaz mengajar ni, tak berzikir pun, zikir dah ni, kenapa tak zikir lagi? Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil zikrul qalbi, zikir hati. Bila hati itu berzikir, maka kita kena berfikir. Kena ingat, arahan Allah Ta'ala jangan dicuai. Larangan Allah Ta'ala jangan dilanggar. Arahan jangan cuai, larangan jangan langgar. Maka, kalau kita bersalah, kita bertaubat. Zikir. Bila kita buat zalim pada orang, kita minta maaf. Itu masuk dalam zikir. Ambil harta orang, hantar balik. Itu juga dipanggil zikir hati dan juga zikir dengan anggota. Zikir dengan anggota, setelah kita ingat pada Allah Ta'ala, kita tak buat lagi maksiat. Kita banyak lakukan ketaatan. Kita banyak, itu dipanggil zikir dengan anggota. Alhamdulillah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِ. Dalam bab zikir, Tuhan suruh banyak. Kalau saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya lah solat banyak-banyak. Semaya. Allah, dia kata, Abu Anas, projek mega 12 rakaat tu pun letih kami nak buat. Ni tambah lagi. Saya ni banyak kerja, Ustaz. Saya suri rumah. Bangun pagi kena siapkan makanan. Suami nak pergi kerja. Anak-anak nak pergi sekolah. Saya sendiri nak pergi berjabat. Sibuk. Nak solat banyak, tak sempat. Baik. Itu alasan? Ya. Kita terima. Tapi jangan kata, saya tak boleh berzikir sebab saya sibuk. Awak keluar daripada rumah, bangun tidur, sambil-sambil nak sedia sarapan. Boleh tak boleh kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sambil duduk isi makanan. Duduk lipat kain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu besin, satu raga kain, berapa kata zikir kita dapat. Selesai semua, naik atas kereta nak pergi jabat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba JPJ sekat tengah jalan. Awak disaman sebab berzikir? Ada? Tak ada. Yang sama awak syaitan tak bagi berzikir. Naik kereta, ni setengah kereta ni pula, Allahu akbar, syaitan besar dah ni dalam. Buka-buka pintu je, piep, bunyi muzik. Terlupa dah nak zikir. Gitukar radio, alat kereta player ni, yang kacau kita ni. Masuk bunyi. Ana banyak kereta dah saya naik. Bila naik kata tutup lah. Saya tak dengar muzik ni. Tuan kereta kata maaf lah Ustaz. Kereta ni masuk je bunyi lalu muzik. Dia tutup. Off dia punya sound. Ada juga kereta macam ni. Ini kita kena ingat. Kita nak bila kita masuk dalam kereta, biar bunyi lalu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. 3 kali dia bunyi, lepas tu dia diam lah. Kita nak cakap lain pula. Semua boleh. Duduk di pejabat. Sambil-sambil dia susun file. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Boleh tak boleh? Boleh. Sekarang ni saya nak MOU dengan semua pelajar kita ni. Paling kurang minima
zikir 4 kalimah ni awak kena letak dalam jadual hidup kita paling minimal 500 kali sehari. Boleh tak boleh? 500 Ustaz. Banyak tu. Siapa cakap banyak? Saya sudah test. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah Akbar. 4 zikir 5 ni 100 kali di antara 3 hingga 5 minit. Cuba tuan-tuan yang duduk atas kereta ni. Cek. Ambil. Payah nak kira ni. Payah apa? Jari ada. Kalau ada tasbih kecil pegang. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau kita laju, gear 5, 3 minit. Kalau kita slow, gear berapa ni panggil? Gear 3, 5 minit. Makna 5 minit, kalau 500 kali, baru 25 minit daripada 1440 minit. Apa yang tak boleh? Ini hikmah. Kenapa Allah Ta'ala sebut, apa dia? Az-zakirinallaha kasiran waz-zakirat. Orang yang banyak menyebut nama Allah, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, apa dia? Semuanya boleh. Siapa kata tak boleh? Sebuah hadis menarik hadis ni tuan-tuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah. Nabi tengah berjalan nak pergi Mekah dengan sahabat-sahabat. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Nabi lalu dekat sebuah bukit, nama dia Jumdan, nama bukit. Nabi bertengok. Nabi kata, siru, berjalan cepat. Haza Jumdan, ini bukit Jumdan, sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun, orang yang istimewa, orang yang hebat telah mendahului kita jauh ke depan. Sahabat-sahabat celek mata. Wamal mufarridun ya Rasulullah. Siapa orang yang ke depan tadi? Siapa? Siapa yang potong kita? Kita nak kejar. Menarik juga ni tuan-tuan. Siapa ni kita nak kejar? Siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang telah mendahului kita, orang yang banyak berzikir, orang laki-laki banyak berzikir, orang perempuan yang banyak berzikir. Kita sama-sama kita hidup. Suami isteri. Suami malah hangit. Isteri 500 kali tak miss. Subhanallah. Kita sama-sama adik-beradik. Kita maintain istiqamah 500 kali paling kurang. Sampai 5,000 kali kalau kita tak sibuk. Sama-sama darjah esok awak tak akan sama. Tuan-tuan baca dalam risalah ini, kelebihan orang yang berzikir dengan tak zikir. Cuba tengok kelebihan yang ke-6. Baca risalah. Yang belum ada risalah ni, boleh minta dengan admin kita. Bagi nombor telefon. Biar dia orang dapat semua risalah ni. Yang dalam grup tu dapat kan. Yang tak ada grup tu, boleh minta. Masya Allah. Menarik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sabaqal mufarridun. Nabi kata telah mendahului kita orang yang laju berjalan. Siapa dia? Az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Tuan-tuan nak jadi orang duduk depan ke tidak? Nak jadi orang laju ke tidak? Nak jadi orang hebat ke tidak? Nak? Zikir banyak. Saya bagi ke zikir yang sahih, yang maksud daripada Nabi. Tu zikir yang pelik-pelik tu. Hasbi Rabbi Jallallah. Tak mari daripada sunnah Nabi. Saya tak menyalahkan. Bukan mazhab kita nak menyalah-nyalah orang, tapi mazhab kita mengempin yang terbaik. Kempen sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak kempen yang lain? Alhamdulillah. Baik. Para pelajar sekalian, akhir ayat Tuhan kata, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Cakap banyak pun tak guna. Cakap panjang pun tak ada faedah. Yang ada faedahnya, dah dengar dah 10 sifat ini. Lawan. Suami, isteri, mari kita berlawan. Sabaqal mufarridun, siapa dia ke depan? Bukan ke depan yang banyak makan, banyak tidur lah. Ke depan yang 10 perkara ini kita buat perlawanan. Boleh tak boleh? Masing-masing suami yang ada dekat sebelah isteri dalam kuliah ni,
buat MOU pagi ni, abang, suami kata kepada isteri, adinda, mari kita lawan. Aku 1 juzuk, awak 1 juzuk. Jangan kurang. Sebab kita nak satu label dalam syurga nanti. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Siapa kata tak boleh? Jangan duduk malah kak. Baik. Ayat 36, oleh kerana dah masuk dalam skema kita terpaksa kena baca juga. Kalau tidak, saya break sekat ni je. Ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah harus, maknanya tidak boleh, bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Tengok. Masih lagi ayat ini Allah gunakan wa maka li mu'minin wala mu'minatin. Kalau awak betul-betul beriman, laki-laki. Kalau awak betul-betul beriman, perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara. Bila Tuhan kata wajib solat, wajib tutup aurat, wajib zakat kalau ada harta, wajib ni, wajib taat, maka kamu tidak mempunyai hak untuk memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Tak boleh. Tuhan kata wajib, wajib. Jangan kata saya tak apa setuju ni. No, tidak ada bantahan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Menurut ahli tafsir, menurut ahli tafsir 1455, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam meminang, dia pinang siapa ni? Meminang sepupunya Zainab binti Jahshin untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah. Zainab telah menolak. Zainab kata tak boleh Rasulullah, minta maaf. Tak sekupu. Zainab ni bangsawan Quraisy. Zaid hamba. Label tak sekupu kata orang. Lalu turun ayat ini. Tak ada pilihanmu Zainab kecuali taat pada Allah dengan Rasul. Setelah itu Zainab pun menyatakan persetujuan, lalu berkahwin dengan Zaid. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bagi seorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana ayat ini panjang, ayat 36 ni panjang, kita tunda penjelasannya pada siri yang akan datang insya-Allah. Dan kita tutup dulu perbincangan kita ini dengan beberapa faedah, al-fawaid. Tuan-tuan kita bagi kepada fawaid. Adapun huraian tentang wa ma kal mukminin kita tangguh pada siri yang akan datang insya-Allah. Faedah yang awal iaitu faedah dari sudut pendidikan, dari sudut at-tarbawiyah. Dalam ayat ini, innal muslimina wal muslimat sampai ke akhir ayat 35, dalam ayat ini telah mengandungi 10 ciri-ciri sifat orang yang mendambakan syurga. Orang nak syurga, ni sifat dia. Yang pertama Islam, iman, kunut, makna kunutnya orang kuat beribadat. Yang keempat, orang yang benar dalam cakapannya, dalam perbuatannya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, khusyuk. Yang ketujuh, sedekah. Yang ke-8, puasa. Yang ke-9, menjaga faraj. Yang ke-10, banyak berzikir. 10 sifat jelas. Siapa dia nak syurga, ni sifat awak. Lagi banyak, lagi tinggi darjat. Baik. Faedah yang kedua.
Wazakirinallaha katsiran wazakirat. Kenapa dalam ayat zikir Allah sebut fi zikril kasrah? Menunjukkan bahawa zikir itu mampu dibuat dalam semua keadaan, maka mesti memperbanyakkan. Kalau yang lain-lain kita kata, kenapa awak tak sedekah? Saya tak ada duit. Saya orang miskin, macam mana mau sedekah? Tapi kalau zikir, ada nak alasan apa awak? Kenapa tak zikir? Sakit kaki. Cerdik punya jawapan. Kenapa tak zikir? Duduk di hospital. Siapa cakap di hospital tak boleh zikir? Kenapa tak zikir? Duduk atas kapal terbang. Mana ada pilot kata no zikir atas kapal terbang? Ada? Tak ada. Maka selesailah kita. Allahu Akbar. Zikir itu diperbanyakkan. Yang ketiga, dalam ayat wal hafizina furuj wal hafizat, Allah suruh jaga faraj. Maka disitulah kata di para ulama, kita wajib mengambil semua langkah-langkah yang boleh sampai menjaga faraj. Tundukkan pandangan mata, tidak bergaul bebas laki-laki perempuan, tidak tengok filem-filem lucah, tidak tengok. Yang pentingnya tutup semua pintu-pintu yang boleh menyebabkan sampai kepada perzinaan. Na'udzubillah. Itu dia panggil tutup pintu. Dalam ulama usul kata apa? Dia panggil sadduz zara'i. Menutup, menyekat jalan-jalan yang membawa kepada kerusakan. Apa saja jalan, tutup. Allahu Akbar. Semalam saya tengok satu video pendek, orang hantar mari. Kajian yang dibuat tentang remaja-remaja yang ada handphone ni. Remaja yang ada handphone, cuba tengok balik recent yang apa yang mereka tengok dalam tu. Sebab tu anak-anak kita kalau ada handphone, mak ayah kena ambil tengok. Banyak peratus, saya tak nak sebut berapa peratus, kebanyakannya tengok cerita lucah. Na'udzubillah. Hadhi. Ini jalan yang berbahaya yang akan pergi kepada perzinaan. Na'udzubillah. Punca rogo pun lagi daripada sini juga. Baik, yang keempat. Ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, apabila telah diputuskan oleh Allah, wajib atas kita akur, tunduk, terima. Jangan kata, undang-undang syariat ni tak bagus sebab itulah anak tegur pejuang-pejuang ia nak mensamaratakan laki-laki perempuan dalam bab pusaka. Saya kata jangan, hati-hati tuan-tuan. Pusaka ni Allah yang bahagi. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Allah yang tetapkan. Mak ayah dapat, orang lain tak dapat. Contohnya, tiba-tiba kita nak berjuang nak samakan, lah. Sahabat-sahabat saya, adik-adik kita yang duk jual jadi ejen-ejen takaful, ejen-ejen hebah, cakap baik-baik, jangan langgar SOP syariat. Kalau tak bagi hebah nanti duit awak boleh ke adik-beradik. Anak perempuan awak boleh separuh je, boleh 2/3, yang lain boleh adik-beradik. Mu kena ingat, yang nak bagi kepada adik-beradik siapa? Allah yang tetapkan. Sebab tu hati-hati. Cakap berlapik, cakap biar jelas. Jangan duduk cakap suka hati je, jangan. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Wa ma kana lil mu'minin. Allah kata tidak layak, tidak sepatut bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, menyalahi peraturan Allah dengan Rasul. Kalau awak beriman, Allah kata halal, kita ambil. Allah kata haram, kita tinggalkan. Tapi kalau kita sakit hati dengan undang-undang Islam, kita lebih selesa dengan undang-undang lu'rat, betul balik channel kita. Ayat yang masih lagi, isu yang sama dalam ayat wa ma kana lil mu'minin ni. Allah SWT potong di sini at-takhyir, tak ada pilihan. Ayat ini datang selepas diberi pilihan kepada isteri Nabi tadi. Dalam bab kehidupan, aku bagi pilihan kepada kamu. Mu nak duduk dengan Allah, dengan Rasul, nak duduk dengan orang lain, silakan. Tapi dalam bab hukum hakam, tidak ada pilihan. Contohnya kita dengan isteri.
kita boleh bagi pilihan. You nak makan apa hari ni? Nak makan tom yum, nak makan nasi mandi, nasi Arab, boleh pilih. Tapi tidak ada pilihan. Awak nak pakai tutup aurat ke tak tutup aurat keluar rumah hari ni? La. Itu dia panggil kaedah. Tidak ada pilihan apabila berdepan dengan syariat. Pilihan dalam bab nak tukar, nak pakai warna apa baju, silakan. Tapi kalau kata nak ikut saya lah. Air punya pasal lah, kita punya lah, tak ada air punya pasal. Kalau air itu muslimah, you kena ikut hukum Tuhan. Baik, kita berpindah kepada fawaid al-ilmiyah. Yang ketujuh, innal muslimina wal muslimat. Dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala mula dengan laki-laki dulu, kemudian perempuan. Maka kata di para ulama tadabbur, yang bagi inda zikri rijal wan nisa, kalau sebut laki-laki perempuan kena sebut laki-laki dulu, mengikut tartib Quran ni. Contoh dalam majlis ni ramai-ramai ada laki-laki perempuan, kita kata puan-puan dan tuan-tuan lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia duduk dari sudut protokol. Kalau nak tukar pun boleh, tapi protokol ayat Quran Allah sebut laki-laki dulu, kemudian orang Allah Ta'ala sebut wanita. Jangan marah perempuan, bukan diskriminasi. Ini tartib susunan. Yang ke-8, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kata di para ulama, annal Islam lain daripada iman. Sebab tu dia bawa muslimin, mukminin. Sebab Islam tu rukun dia 5. Iman rukun dia 6. Cuma tadilah saya sebut berbeza. Kalau kita kata dia tak ada, dia satu je, kita boleh kembarkan, tapi kalau dia duduk sekali dia asing. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang berzina tu dalam keadaan dia betul-betul beriman. Kita tak kata dia kafir. Dia masih Islam, cuma iman dia tu sudah tidak mantap. Iman dia sudah tercabut. Itu bagi. Yang ke-9, dalam ayat ini Tuhan mula dengan muslimin, mukminin, qanitin. Al-ibtida' qad yakunu katsiran bighairi afdal bal yubtada' bi syai' li asbab muta'addidah. Contohnya dia kata tidak semestinya bila Tuhan bagi tartib itu menunjukkan nombor 1 tu paling afdal. Yang kedua kurang. La, sebab Islam dengan iman lebih dulu. Iman tu lebih kuat. Sebab iman tu yang kepercayaan. Sebab dia kata rukun Islam yang pertama. Betul rukun Islam pertama, tapi syahadah itu iman. Syahadah itu iman dalam hati. Allahu Akbar. Panjang pula perbahasan. Cuma kita kata yang ke-9 ni tidak semestinya bila Tuhan sebut tartib itu menunjukkan itu yang afdal, yang kedua tu kurang. La. Tartib tu sebagai susunan kepada ayat. Dan tadi cakap muslimi muslimat kena muslimi dulu. Itu dari sudut jantinanya, tapi dari sudut susunan afdaliyah ibadat tak semestinya Islam tu lebih kuat daripada iman. Wallahu alam. Yang satu lagi, yang ke-10, waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat. Jawab dianya, oleh kerana zikir ni satu ibadat yang simple, yang mudah, yang mampu dibuat dalam semua keadaan. Kalau kata awak baca Quran, dia kata saya mari haid, tak boleh baca Quran. Kenapa tak baca Quran? Terlupa bawa mushaf. Tapi kalau kenapa tak berzikir? Pengalaman saya berdakwah, ana tanya semua tempatnya saya pergi, tuan-tuan, zikir ni ingat tak ingat? Saya nak ijazahkan. Bila kita kata nak ijazah, celek mata belakang. Zikir apa ustaz nak cakap ni? Boleh terbang atas angin ke? Bila kita kata zikir 4 kalimah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kita kata, dia kata zikir diingat dah. Habis, kenapa tak buat? Yang tak ingatnya nak berzikir. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat ini, az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Maknanya zikir mampu dibuat oleh semua orang, mampu dibuat oleh semua orang. Mampu dibuat dalam semua keadaan. Yang tak boleh buatnya, waktu dalam tandas. Itu je. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam 10 orang, 10 ciri ini ada dalam diri kita semua. InsyaAllah. Jadi saya akhiri dengan, sebelum itu saya minta tolong share
nombor nombor admin kita tu kepada jemaah, sebab kita nak ijazahkan zikir kita ni. Zikir 4 kalimah ni kita nak ijazahkan kepada para pelajar semua. Jangan siapa pun tak ada zikir ni kemudian dia buat alasan pula, oh tak sempat ustaz, tak ada zikir, tak ada kertas. Hantar WhatsApp ke admin kita. Tolong tulis kat bawah tu. 018 9000 235. InsyaAllah pihak admin akan layan. Kalau tidak hari ni, besok. Gitulah, mereka pun sibuk juga. Tapi sekurang-kurangnya ada interaksi. Jadi saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.